Hai semua, Cikgu Najwa di sini. So, untuk tajuk kali ini adalah tajuk bab 8 keradioaktifan di bawah subtopik 8.3 sinaran mengayon. Okey, untuk tajuk ini, kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan sinaran mengayon. Okey, sinaran mengayon adalah satu sinaran, seperti contohnya adalah sinaran radioaktif. Apabila ia melintasi udara, ia akan menghasilkan ion, sama ada ion positif dan juga ion negatif. Alright, dan juga apabila ion-ion ini terhasil, sinaran itu dipanggil sebagai sinaran mengayon. Kalau kita rujuk kepada gambar rajah di bawah, ini adalah zarah alfa, iaitu sinaran radioaktif. Apabila melalui molekul udara ni pada asalnya adalah neutral. Molekul udara ni pada asalnya adalah neutral, tetapi apabila ada sinar radioaktif, iaitu zarah alfa ini, melintasi udara, ia akan menghasilkan udara mengayon, di mana udara yang neutral tadi apabila dilintasi oleh sinaran radioaktif, udara itu akan mengayon, iaitu udara tersebut telah pun menjadi ion. Ion positif dan juga ion negatif. Dan apabila sinar udara ini mengayon, zarah alfa tadi akan kehilangan tenaga. Jadi pembentukan sinaran mengayon ni adalah berlaku akibat daripada zarah sinaran radioaktif melintasi udara dan menghasilkan udara yang mengayon, udara yang bercas. Okey, di sini kita nak lihat jenis sinaran mengayon. Memandangkan kita belajar tajuk radioaktif, jadi terdapat 3 jenis sinaran mengayon, iaitu sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. 3 jenis sinaran radioaktif yang merupakan sinaran mengayon, iaitu sinar alfa, sinar beta dan juga sinar gamma. Di sini kita akan lihat jenis-jenis sinaran radioaktif yang mengayon. Ada 3, iaitu sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Kita akan tengok dia punya sifat semula jadi. Sifat semula jadi bagi sinar alfa ialah nukleus dia merupakan nukleus helium. Dan untuk sinar alfa ini dia bercas positif. Sinar alfa bercas positif. Kuasa pengayonannya sangat tinggi. Kuasa pengayonannya sangat tinggi. Jadi apabila sinar alfa melalui udara, dia akan mempercepatkan udara tersebut untuk menjadi udara mengayon. Manakala sinar beta pula, ciri semula jadinya adalah elektron yang berhalaju tinggi, bercas negatif dan kuasa mengayonnya adalah sederhana. Manakala sinar yang ketiga, sinar gamma, sifat semula jadinya adalah gelombang elektromagnet. Cas zarahnya adalah neutral dan kuasa pengayonannya adalah rendah. Di sini kita nak lihat satu ciri yang penting bagi ketiga-tiga jenis sinar radioaktif ini, iaitu ciri dari segi kuasa penembusan. Kalau kita lihat pada gambar rajah di sini, kita akan lihat contohnya ada satu sumber radioaktif di sini. Dan sumber radioaktif tu kita hendak lihat kuasa penembusan sinar radioaktif tersebut. Sinar radioaktif tersebut boleh alfa, beta dan juga gamma. Kuasa penembusan itu boleh diuji dengan menggunakan 3 bahan yang utama. Kalau kita tengok, pertama adalah kita letakkan kertas. Apabila diletakkan kertas, kita gunakan sinar alfa,
sinar alfa tidak dapat menembusi kertas. Apabila diletakkan satu kertas, sinar alfa tersekat oleh kertas. Jadi kuasa penembusan sinar alfa adalah rendah. Sinar alfa, kuasa penembusannya adalah rendah. Okey, kerana apabila kita letakkan satu kertas, sinar alfa sudah tidak boleh menembusi kertas. Jadi, sinar alfa kuasa penembusannya adalah rendah. Okay, jika kita uji pula kuasa radioaktif dengan menggunakan sinar beta, sinar beta boleh menembusi kertas. Tetapi apabila diletakkan aluminium setebal 3 mm, sinar beta terhalang. Sinar beta tidak dapat menembusi aluminium setebal 3 mm. Jadi, kuasa penembusan bagi sinar beta adalah sederhana. Sederhana. Okey, dan seterusnya adalah sinar gamma. Kita nak lihat kuasa penembusan bagi sinar gamma. Apabila diletakkan kertas, memang sinar gamma boleh menembusi kertas. Dan apabila diletakkan aluminium 3 mm, sinar gamma juga mampu menembusi aluminium 3 mm. Namun, apabila diletakkan plumbum 10 cm, diletakkan plumbum 10 cm, sinar gamma tidak boleh menembusi plumbum. Sinar gamma tidak boleh menembusi plumbum 10 cm ini. So, sinar gamma kuasa penembusannya adalah tinggi. Kuasa penembusan bagi sinar gamma adalah tinggi. Kalau diikutkan dengan ketiga-tiga sinar radioaktif ni, sinar alfa, beta dan juga gamma, dari segi kuasa penembusan, sinar alfa kuasa penembusannya adalah rendah, sinar beta kuasa penembusannya sederhana kerana dia boleh dihalang oleh aluminium, manakala kuasa penembusan bagi sinar gamma sangatlah tinggi. Dia mampu menembusi kertas, sinar gamma mampu menembusi aluminium dan sinar gamma hanya terhalang oleh plumbum 10 cm. Okey, untuk ciri seterusnya, pemesongan oleh medan elektrik. Pemesongan oleh medan elektrik. Untuk zarah alfa ni kita tahu dia bercas positif. Oleh itu, zarah alfa akan ke plat yang bertentangan dengan cas zarahnya, ya. So, zarahnya adalah positif, dia akan ke plat yang bertentangan, so dia akan ke plat negatif. Okey. Untuk zarah gamma kita tahu dia bercas neutral. Jadi dia akan terus tidak berlaku pemesongan pada medan elektrik. Manakala yang terakhir adalah zarah beta. Okey, sinaran beta. Sinaran beta bercas negatif. Sinaran beta bercas negatif, oleh itu dia akan berlaku pemesongan ke arah plat positif. So, pemesongan ini berlaku mengikut plat yang bertentangan dengan cas zarah tersebut. Seterusnya, pemesongan oleh medan magnet. Pemesongan oleh medan magnet sama ada sumber radioaktif. Untuk pemesongan medan magnet ada kutub utara dan juga kutub selatan. Untuk alfa, dia akan ke atas. Alfa akan ke atas. Alfa, atas. Untuk awak ingat, ya. Alfa, ke atas. Untuk pemesongan oleh medan magnet. Manakala untuk zarah gamma, dia terus lurus, ya. Terus lurus. Manakala untuk zarah beta, ia akan bergerak ke bawah. So, kalau nak ingat, beta bawah, alfa atas dan gamma lurus. Sebab ia adalah satu zarah yang tiada cas. Okey, itu sahaja. Dan seterusnya,
Okey, sudah tamat. So, kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye-bye.